Sebab tu dulu-dulu kokok kampung kita, kalau tuan-tuan perasan, tu imam kampung kita tuan-tuan, waktu maghrib tak pernah tinggal 2 ayat terakhir dalam zikir lepas mayang maghrib. Allah akan mencukupkannya sehingga ke paginya, sebelah malam dapat. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khair ila Allah ma sya Allah la yasrifu su'a ila Allah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi. Yang angkat tangan doa ni, doa kita jauh daripada musibah, daripada wabak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini setelah sekian lama duduk di rumah kan. Ini first time saya balik sini ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Dan kita menggunakan kitab Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah, kitab yang saya gunakan mungkin saya mengajar dekat masjid negeri ni. Dan hidup dalam sunnah baginda Nabi SAW, susunan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa yang Nabi buat sepanjang hari, daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Dan dia tak ada contoh dan reference yang paling cantik dalam hidup kita kalau kita nak tiru dalam hidup kita, melainkan baginda Nabi SAW. Bila kita ikut baginda Nabi SAW dalam hidup, yang pertama dapat pahala sebab dia panggil kita beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW. Yang kedua, kita mengundang cinta Allah dekat kita. Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Kata Allah dalam Quran, katakan kepada mereka, kalau mereka benar mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah. Mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini ikut Nabi SAW. Maka Allah akan mencintai dia. Bukan setakat tu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Dan yang ketiga, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Nabi SAW buat. Nabi SAW baring sebelah kanan bila tidur, buka ke arah kanan. Dan dia buat kajian, rupanya kedudukan perutnya belah sini, dia akan bantu apa sebagainya. Nabi SAW suruh kita minum dengan 3 kali tegukan. Jangan hembus nafas kita dalam cawan, dalam gelas. Dia orang baru dapat carbon dioxide yang mencampur dengan air, macam-macam lah. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik apa yang Nabi SAW buat. Hari ini kita akan masuk, kita dah bincang panjang tentang macam-macam perkara dah. Hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab ucapan Nabi SAW bila Nabi SAW keluar daripada rumah. Ini penting tuan-tuan, tambah-tambah yang tuan-tuan tiap-tiap hari tinggalkan rumah untuk pergi kerja. Kita keluar daripada rumah untuk pergi kerja, kita pergi travel. Tuan-tuan, ada doa-doa yang tertentu yang Nabi SAW ajar dekat kita supaya Allah pelihara rumah kita, Allah pelihara kita. Yang pertama, Ummu Salamah radhiyallahu anha ataupun Hindun berkata, apabila Nabi ingin keluar daripada rumah, baginda mengucapkan, ada hadis dia, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhilla au azilla au uzilla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ulang balik, Bismillahi tawakkaltu ala. Tuan-tuan baca sekali, mengikut saya baca. Cuma dekat situ dia ada satu dia, au adilla dengan huruf dhad, lepas tu au azilla dengan huruf zin. Saya tuan-tuan tu pronounce bagi betul-betul sikit lah. Makhraj je jaga. Okey, ni kita keluar dari rumah kan, kita dah tinggal rumah kan. Ni kita duduk kat masjid lah ni, kita dah keluar dari rumah kita. Tolong baca doa ni. Kalau boleh hafazlah. Kalau tuan-tuan ada buku saya ni, Hidup dalam Sunnah Nabi SAW, ada pada muka surat 86. Ataupun tuan-tuan search dekat internet, tuan-tuan cari doa Nabi ketika keluar daripada rumah. Ni keluar. Okey, ikut. Ni dah kita keluar dari rumah ni. Ni mudah-mudahan doa ni yang kita baca ni, ini untuk kita waktu kita keluar dari rumah malam ni. Apa dia? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhilla au azilla au uzilla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Apa maksud dia? Dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat dan disesatkan. Minta pada Allah agar perjalanan dia dapat capai sampai ke matlamat ataupun tujuan tanpa sesat. Sila. Kita pakai GPS. Tahu maksud GPS apa? Guna pun sesat. Saya cari pergi mana-mana dia buat dia kata. GPS kata dia sesat kan. Minta pada Allah agar jangan sesat atau disesatkan. Mungkin ada orang buat khianat dekat dia, mungkin ada kesilapan berlaku sampai dia disesat. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua maksud sesat ni, satu sesat jalan, satu kesesatan dalam amalan, dalam akidah. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi SAW, au azilla au uzalla. Maksud dia, salli ala sayyidina Muhammad, atau aku berbuat dosa atau orang lain membuatku berdosa. Aku buat dosa dalam perjalanan ni, ada chance tak dalam perjalanan kita buat dosa?
macam-macam tuan. Lihat ni, nak main masjid tadi tuan, tengok orang perempuan tak pakai tudung dekat traffic light, tengok atas bawah, padahal nak pergi masjid kita atas kepala. Ni Salih Alaihi Muhammad, ni tengok tu, tengok ni, cakap tu, bercakap macam ni, dosa. Atau orang buat aku berdosa, tengah bawa kereta tu masuk macam tu, kita pakai ni, lepas tu apa ni, apa maki yang orang tu buat kita berdosa tak pasal-pasal. Atalah apa-apa macam-macam lah tuan dalam hidup kita ni. Dalam perjalanan ni macam-macam boleh berlaku. Dan kemudian Nabi SAW kata apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Au azilla au uzalla au adlima au udlama. Atau aku menginaya orang lain, salli ala Muhammad, aku inaya orang lain, ataupun aku terinaya dalam perjalanan ni. Aku duk buat naya kat orang dalam perjalanan ni, keluar ni buat naya kat orang, ataupun dalam perjalanan ni orang buat naya kat aku. Macam boleh jadi kan dalam perjalanan kita tak tahu. Dan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian au ajhala au yujhala alayya, atau diperbodohkan, atau aku berbuat perkara bodoh, atau aku diperbodohkan oleh orang lain. Komplit lah doa ni tuan-tuan. Sebab bila kita duduk dalam perjalanan ni, macam-macam benda kita boleh berjumpa dan macam-macam benda boleh berlaku. So kita minta pada Allah apa? Allah, jangan sesat ataupun aku disesatkan. Yang kedua, jangan aku buat dosa atau orang lain buat bagi aku jadi berdosa. Yang ketiga, jangan aku buat zalim kat orang dalam perjalanan ni, ataupun orang buat zalim kat aku, ataupun dalam perjalanan ni jangan bagi aku buat kerja bodoh ataupun aku diperbodohkan oleh orang ni. Dan saya tak minta adik, alamat ni tahu nak tahu? Oh, saya tahu alamat ni, saya tahu. Pergi terus tu sampai kat ujung simpang tu, lepas tu ambil kiri, tepi straight sampai hujung. Lepas tu sampai tu jumpa apa ni, satu simpang ada pagar masuk kanan, masuk straight macam. Kita pun pergi sampai kubur. Dia penayar kita. Tak nak buat perangai tu dulu. Orang pembodohkan kita, dia balik gelak kan, jahat, nakal kadang-kadang. Kita pun buat perangai tu dulu tu cicit. Ni kita diperbodohkan oleh orang. Boleh jadi tak? Macam tu orang buat macam ni. Jadi subhanallah, doa ni cukup lengkap sepanjang perjalanan, minta kesempurnaan supaya kita dapat sampai ke matlamat kita, dan matlamat perjalanan kita dengan sempurna, dengan baik, tanpa kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, ataupun kita diperlakukan oleh perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita diperlakukan. Hafal elok doa ni tuan-tuan. Ada siapa first time dengar doa ni hari ni? Cuba angkat tangan tengok. Ramai tu. Saya sekali. Saya tulis buku ni tuan-tuan. Tapi saya yang tulis pun tak apa ke. Cerita dia tak biasa. Tapi ada satu doa lagi yang sangat simple aja. Satu doa lagi simple aja. Yang ni doa ni cantik lah. Kalau tuan-tuan boleh hafal. Tuan-tuan tak tahulah, tuan-tuan saya nak cadang tuan-tuan lagu mana. Mungkin tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh print, tuan-tuan lekat kat kereta ke, ni, ataupun tuan-tuan lekat kat depan pintu. Bukan tunggu musafir jauh-jauh, kita nak pergi kerja je. Bukan jauh mana pun, kadang-kadang setengah jam nak pergi kerja. Tapi berapa banyak benda bodoh kita buat kat dalam kerja tu, dalam perjalanan tu. Ni berapa banyak kita buat zalim kat orang. Orang tu dulu beratok elok tuan-tuan, dengan sakit perut mau cukup, tuan-tuan pergi potong dia tuan-tuan. Baru ni timbul isu berhenti sembahyang tepi jalan kan. Berhenti sembahyang, dah jam tu dia pun berhenti sembahyang tepi jalan. Nampak sejadah, parking kereta dekat lorong emergency tu, dia sembahyang kat situ. Dan tu bila viral tu, dia ada pro cons lah. Ada orang yang puji, ada orang yang tegur.
Betul kan? Ui, baguslah tepi jalan macam ni pun berhenti sembahyang. Okay. Salah satu komen yang saya tak apa sedap dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia kata Islam ajak sampai macam ni ke? Dia tanya kita, Islam ni ajak, dia tanya kawan saya, Islam ni ajak macam ni ke? Bolehkah berhenti sembahyang tepi jalan? Takkah tu membahayakan nyawa? Kena ada lori ke apa ke, kan? Tak boleh kontrol ke? Langgar ambil. Boleh dia? Boleh? Ataupun ada kemalangan dekat belakang, ambulan nak pergi ambil orang yang tengah cedera tu, nak menggunakan lorong emergency tu, dia tengok orang duk berhenti tepi jalan. Lepas tu takkan driver ambulan tu serba salah pun. Orang sembahyang ni berhenti tepi jalan, jangan mati dulu, tunggu saya bagi habis sembahyang tu. Ni takkah kita menyusahkan orang? Betul tak ni? Takkah kita buat kerja yang kita nampak macam betul kita buat tu, tapi sebenarnya tak betul. Tapi tuan-tuan berani tegur. Ada kawan saya tegur dan kena serang berjemaah kat bawah. Ustaz, orang nak semayang pun Ustaz tak. Banyak lagi orang tak pakai tudung, pergilah tegur orang tak pakai tudung. Banyak lagi orang minum arak, pergilah semua. Tak semayang pun ramai lagi, sibuk semayang pasal apa? Sudah, susah. Ni nak buat biar dengan ilmu. Dia cakap, dia kira cakap elok ni, kira baik habis baik ni. Tapi dia cuba fikir, dia kena nampak, kalau pasal lori Islam macam tu kan, kita nak sembahyang pun tak tenang. Antara perkara yang diajar pada kita waktu kita nak sembahyang ialah untuk mencari khusyuk. Sebab tu ada tempat-tempat yang makruh sembahyang. Apa tempat makruh sembahyang? Anda baca dalam kitab fiqh, tempat laluan orang ramai itu makruh sembahyang. Pasal apa? Pasal mana boleh khusyuk? Allahu akbar. Saya lalu ni, saya lalu belakang, saya depan. Tak khusyuk. Pergi cari tempat-tempat yang selesa sikit untuk sembahyang. Lepas tunjuk gambar tu kan. Sembahyang dalam lopak air. Masjid tu dah penuh. Maksud orang sembahyang kat tepi jalan kan. Maksud ada satu lopak air tu, dia nak jaga sah tu dalam lopak air tu, dia solat. Lepas tu dia pun ambil gambar. Kita tengok ni, macam ni lah orang nak jaga sembahyang dalam lopak air pun dia sembahyang. Ada sembahyang dekat dalam laut, bukan dalam tepi laut tu, dia mandi apa semua pakai seluar pun, tengah duduk rokok tepi laut tu. Bukan tepi laut ni, dalam air tu. Lepas tu pun kat caption, kat bawah tu caption, ini lah baguslah orang jaga sembahyang ni, baguslah. Kita kata tak ada 4 link nak sembahyang. Siapa suruh habis duduk tuan-tuan duduk sujud dekat dalam lopak air tu, dibuatnya tu imam hari tu dia khusyuk lebih tuan-tuan. Dia sujud lama baca doa, dia lemah kau tu. Siapa suruh? Siapa suruh? Pergi cari tempat yang elok untuk kita nak buat ibadat bagi sempurna. Fikir. Lepas tu dalam doa ni Nabi kata apa? Supaya aku tak buat kerja bodoh dalam perjalanan aku ni, dan aku tak diperbodohkan oleh orang ni. Kadang-kadang kita nampak macam kita cerdik, tapi padahal kita tetap. Tuan-tuan betul-betul dalam traffic jam. Kalau betul-betul dalam traffic jam, ada satu rukhsah dalam mazhab Imam Syafi'i. Nama dia apa? Solat hormat waktu. Betul tak kan? Turun monti tepi jalan bahaya kan. Macam-macam boleh jadi. Dan bahaya kat kita boleh membahayakan nyawa orang lain. Guna ada kemalangan, ada apa emergency, orang nak pakai jalan tu, tapi sebabkan seorang berhenti, sekali akan ada orang berhenti. Betul tak? Kita berhenti sembahyang tepi jalan. Orang tu sembahyang tepi jalan, betul ke orang berhenti seorang lagi? Saya berhenti seorang lagi. Lama penuh lah kat situ. Dia berjangkit, tak ada macam pasang hazard light waktu hujan turun. Kita faham tak? Tak ada pasang hazard, bawa kereta hujan turun lebat pasang hazard light. Belajar JPJ mana? Betul tak pasang hazard light waktu hujan tu? Salah tuan-tuan, dia ganggu pemandangan orang lain. Hazard light ni kalau emergency, tuan-tuan buka hazard light tu, tahu hazard light lampu dulu kuning dulu kelak waktu hujan lebat. Orang buat kereta pun orang confused tau ni, jadi nak konon ke apa, terutama hujan lebat-lebat. Tapi seorang buka, sekali dia berjangkit seorang lagi, sekali dia berjangkit seorang macam tu lah. Seorang berhenti di jalan tu solat, sekali orang tu berhenti, dah penuh dekat kawasan apa ni, dia panggil apa tu,
emergency lane. Emergency lane tu kegunaan dia adalah untuk kecemasan, bomba nak lalu ke, ambulans nak lalu ke. Hashtag dan beletir. Beletir. Jangan ni yang buat kerja yang tak patut kita buat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh search dekat internet, cari tengok doa yang Nabi SAW baca ketika keluar daripada rumah, yang ada cerita buat zalim ke orang, ataupun aku dizalimi, buat bodoh, ataupun aku dibodohi, kan? Cari yang tu, tuan-tuan print ke, tuan-tuan buat macam mana, ataupun tuan-tuan screenshot, save dekat handphone. Setiap kali tuan-tuan keluar rumah, tuan-tuan baca, supaya esok ulang baca, satu hari dia lekat kat kepala kita. Dia tak payah tu dah boleh ingat dah. Boleh dah? Boleh dah ni? Hadis ini, doa ini tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kitab Al-Azkar tu. Baik, Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad. Ataupun membaca satu doa lagi. Doa ni mudah untuk tuan-tuan hafal. Hadisnya berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dekat tu ya. La haula wala quwwata illa billah. Qala yaqulu hina idzin hadita wa kufita wa wuqita fatatanahhal lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hadiya wa kufiya wa wuqiya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata, idza kharaja ar-rajul min baitihi, apabila keluarnya seorang daripada rumah dia, keluar daripada rumahnya, maka kemudian dia membaca, kata Nabi SAW, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu je. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang ni siapa tak hafal teruk sangat lah. Siapa tak hafal teruk sangat lah. Hafal kan? Hafal. Esok keluar rumah tak buat juga, tak percaya, tunggu esok tengok. Baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tahu tak apa yang akan berlaku kalau kita keluar pada rumah kita baca yang ni? Kata Nabi SAW, maka akan dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk. Waktu dalam perjalanan kita nanti ni, kita akan mendapat petunjuk di sisi Allah, dapat guidance, dapat petunjuk, dapat guidance, dapat bimbingan daripada Allah. Kemudian kamu akan dicukupkan keperluan kamu. Cukup ni tuan-tuan bukan maksud banyak. Cukup ni maksud dia cukup-cukup tak lebih tak kurang. Kita ni tuan-tuan, benda kita ni kita bukan tahu cukup tak cukup sebenarnya. Kita tak boleh nak letak satu figure ataupun satu perkataan atau satu benda yang kita kata benda ni dah cukup dah kat aku. Kita tak tahu. Tuan-tuan, dalam sehari tuan-tuan rasa berapa jumlah duit yang tuan-tuan rasa tuan-tuan cukup untuk tuan-tuan? 1,000? 10,000? Tak tahu. Mungkin di kalangan kita ni seorang dengan seorang lain. Siapa yang tahu? Allah tahu. Macam kisah minum kopi dengan gula. Seorang pakcik panggil anak dia, "Mazat, anak tolong bawa kat ayah mai kopi, bawa gula." Bawa kopi, bawa gula. Jangan bancuh, jangan gula. Bawa kopi asin, gula asin. Kemudian dia kata, minum kopi tu, minum. Tanpa gula, pahit, tak sedap. Pahit. Ambil gula 1 sudu, bancuh.
Minum tengok. Rasa manis sikit tapi tak sedap lagi. Ambil satu sulu lagi. Kacau. Minum. Ni rasa macam okey dah. Sedap lah. Ambil satu gula lagi. Yang ni perfect. Sedap lah ni. Ambil satu gula abuh lagi. Dah manis lebih dah sikit. Abuh satu gula lagi. Terlampau manis dah, tak boleh minum lah. Abuh satu gula lagi. Langsung tak boleh minum lah ayah. Ayah nak cerita apa ni? Nak cerita. Itulah harta kamu. Itulah harta kamu. Harta yang baik untuk kita ialah yang cukup-cukup yang untuk kita. Yang sikit tak cukup. Baik. Terlebih pula lagi jadi boleh jadi mudarat. Jadi siapa yang tahu yang mana cukup-cukup itu? Siapa tahu? Allah tahu. Allah tahu. Maka siapa yang baca doa ni, apa keperluan dia dalam perjalanan tu, setakat mana cukup tu, yang tak kurang dan tak lebih, Allah tahu dan Allah akan bagi kat dia sepanjang perjalanan. Boleh? Faham tak ni? Dua amalan yang tuan-tuan nak buat supaya Allah cukupkan keperluan tuan-tuan pada setiap hari. Sebelah siang, sebelah malam. Dua amalan. Nak bagi, Allah bagikan kita cukup-cukup hari tu. Cukup yang hari tu. Tak lebih, tak kurang. Yang pertama, jadikan amalan pada setiap hari, solat duha 4 rakaat. Nabi sebut dalam sebuah hadis qudsi, ya ibni Adam irka'li min awalin nahari arba'an. Wahai anak Adam, solatlah kepadaku pada awal siang, yakni duha tu 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan untuk kamu sehingga ke akhir. Boleh? Saya duk suggest ni dekat apa ni yang duk ikut kuliah saya. Hari ni malam ke-5 hijrah. Betul kan? 5 ke 6? 5 kan? Betul lagi saya kat ni. Okey, 5. Tuan-tuan, bermula daripada 1 hijrah sampai 5 hijrah ni patut kita dah upgrade dah kita punya amal banding tahun lepas. Saya ucap tahniah dan syabas kepada orang yang semenjak 1 hari bulan hari tu sampai 5 hari bulan ni tahajud dia tak tinggal lagi. Tahniah, syabas. Walaupun 2 rakaat. Siapa yang dah tertinggal dah, kecap balik. Tak mau. Start pada 1 hari bulan ni sampai 5 hari bulan ni dan onward dia turun ni. Nak jaga, nak monitor. 2 rakaat tahajud mesti buat, 2 rakaat tahajud mesti buat, 2 rakaat tahajud mesti buat, 2 rakaat tahajud. Siapa tahajud tak tinggal lagi 1 bulan, cuba angkat tangan tengok. Syaitan memang tak angkatnya. Tawaduk. Kan tunjuk kat orang kan. Yang kedua, tuan-tuan, sunat witir tak mau tinggal. Start pada 1 bulan itu sampai 5 bulan ni onwards 3 rakaat at least. Sebelum lepas pada isyak, sebelum tidur 3 rakaat buat at least. Yang ketiga, baca Quran tiap-tiap hari. Baca Quran walaupun hanya 2 ayat, tapi nak pastikan tiap-tiap hari mesti baca Quran. Siapa yang start daripada 1 bulan itu sampai hari ni 5 hari bulan baca Quran tiap hari, syabas. Tanya. Yang keempat, sembahyang duha. Nak buat 4 rakaat. Start daripada 1 bulan sampai 5 bulan, tuan-tuan buat sunat duha 4 rakaat. Boleh ni? Tuan-tuan yang belum mula lagi, start esok. Start malam ni. Ni malam ke-6, malam ke-5. 5 kan? Malam ni maksudnya 3 rakaat lagi lepas main isyak, buat 3 rakaat witir. Nak jaga continue terus ni. Kemudian esok bangkit pagi-pagi sebelum subuh buat 2 rakaat tahajud at least. Lepas mayang subuh, buka handphone kita tu, baca Quran sikit. Quran sikit lah. Dapat 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat pun cukup lah. Tuan-tuan, kemudian sagi tunggu Ustaz mayang duha 4 rakaat. Boleh. Dah bagi sikit-sikit dah, tak usah buat banyak-banyak. Kok tak larat nak buat. Kita buat takat mana nak upgrade sikit, ya bagi lebih sikit dah daripada kebiasaan kita tu. Boleh tak? 4 rakaat duha, Allah akan mencukupkan dia sehingga ke akhir Nabi SAW. Dan amalan kedua,
untuk dapat kecukupan dalam hari itu, Nabi SAW sebut tentang kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada sebelah malam. Apa dia 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sampai habis. Apa yang semua dalam tahlil kita buat kan? Tuan-tuan, Nabi sebut tentang kelebihan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, Allah akan mencukupkannya sehingga ke paginya, sebelah malam dapat. Sebab tu dulu-dulu kokok kampung kita, kalau tuan-tuan perasan, tu imam kampung kita tuan-tuan, waktu maghrib tak pernah tinggal 2 ayat terakhir dalam zikir lepas mayang maghrib. Perasan tak tuan? Kampung saya macam tu lah. Kampung tuan-tuan saya tak tahu lah. Lepas baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas ayat kursi, dia baca Amanah Rasul. Habis Amanah Rasul, baca 3 qul. Lepas tu baru Subhanallah, 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 Subhanallah. Tengok? Tak mau tinggal. Tuan-tuan, jadikan amalan pada setiap hari 2 benda ni. Allah akan memberi kecukupan kepada kita sepanjang malam tersebut. Siang kita buat 4 rakaat sembahyang duha, malam kita baca Amanah Rasul 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Allah akan mencukupkan sepanjang malam. Kata ulama, mencukupkan itu dengan maksud yang pertama, kecukupan seolah-olah dia beribadat sepanjang malam tersebut. Yang kedua, Allah ataupun ulama sebut, yang kedua, Allah memenuhi keperluan, mencukupkan keperluan kehidupan dia pada sebelah malam tersebut. Boleh kan? Jadi bila kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, bila keluar daripada rumah, Nabi kata apa? Kamu dicukupi keperluan kamu. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan dilindungi. Keluar pada rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama dia dapat petunjuk, yang kedua dia dicukupkan keperluan, yang ketiga dia akan mendapat perlindungan. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Allah offer dekat kita. Seketika itu kata Nabi SAW, para syaitan pun menjauhkan diri daripada dia. Bila kita keluar ni memang syaitan nak ikut lah kan? Syaitan nak ikut lah. Lepas tu bila kita nak masuk rumah, syaitan duk follow aja kita kan? Syaitan duk ikut je belakang kita ni. Dia tak boleh simply masuk rumah kita melainkan dengan izin kita. Tak ada. Syaitan duk ikut je kita ni. Buka je pintu, syaitan pun masuk sekali kita. Kacau wali. Kecuali kata Nabi SAW, idza dakhala rajulun baitah fadhakara Allah inda dakhulih wa inda ta'amih faqala syaitan mabit la mabita lakum wala asya. Kata apa? Bila masuknya seorang lelaki, seorang nak masuk ke rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk rumah dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dan ketika dia nak makan, dia sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala syaitan, lalu syaitan pun berkata, tak ada tempat tidur lah kita malam ni, tak ada makan lah kita malam ni. Faham ni? Dia cerita bila kita berjalan ni, syaitan duk ikut dia. Syaitan duk ikut dia. Faham tak? Jadi tuan-tuan, kalau kita keluar rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, waktu tu syaitan pun jauh diri daripada dia. Lalu salah satu daripada syaitan itu berkata kepada kawan dia. Dia kata apa? Macam mana kamu boleh kacau orang ni sedangkan dia diberi petunjuk, dia dicukupkan dan dia dilindungi.
Syaitan pula pesan kat kawan dia, ni tak boleh kacau dia ni memang tak boleh buat apa kat dia. Pasal apa? Pasal dia ni dah dapat petunjuk, dia dilindungi oleh Allah, dia dicukupi oleh Allah, tak boleh kacau dia. Tuan-tuan, ingat doa ni. Dua doa lah. Doa yang pertama apa tadi? Doa yang pertama, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhilla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat dan disesatkan, daripada berbuat dosa atau orang lain membuatkan aku berdosa, aku menginaya orang lain, aku terinaya, dan aku berbuat bodoh atau aku diperbodohkan oleh orang lain. Yang tadi, doa tadi riwayat daripada Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Doa yang kedua, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Abu Daud. Dapat apa? Dapat 3 perkara, dapat 4 perkara. Yang pertama, dapat petunjuk. Yang kedua, dicukupkan segala keperluan dia. Yang ketiga, dia akan mendapat perlindungan. Dan yang keempat, syaitan akan menjauhkan diri daripada dia. 2 doa. Dan doa yang ketiga, yang ni guru saya ajak, nak keluar pada rumah, baca doa Bismillah amantu billah wa tawakkal 'ala Allah. 3. Bismillah, 4. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah amantu billah wa tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ulang balik. Bismillah amantu billah wa tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. 3 zikir malam ni. 3 doa keluar pada rumah. Nak buat dengan tak buat je. Nak buat dengan tak buat je. Boleh tuan-tuan lah? InsyaAllah tuan-tuan, bila kita belajar, maksudnya kita nak buat. Bukan saja-saja belajar, tapi kita nak buat insyaAllah amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, doa musafir. Bila kita keluar pada rumah, kita dah baca doa dah, baca semua doa tu, kita pun keluar pada rumah dengan rasa yang tenang, rasa yang mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, Allah pelihara rumah kita. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Ada tuan-tuan yang selalu bermusafir keluar, macam kami lah, yang suka selalu sana sini musafir. Ada satu doa, tuan-tuan boleh tengok dekat kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Muhadir judul, tajuk kitab dia Amalan Orang Soleh. Amalan Orang Soleh. Ada satu doa tu agak panjang, tapi tuan-tuan boleh beramal dengan doa tu sebab dia sangat baik. Sangat baik. Amalan dia pada waktu maghrib dengan pada waktu subuh. Yang mana? Allah akan jauhkan, Allah akan mudah dengan doa tu, Allah akan selamatkan kita dan selamatkan ahli keluarga kita. Allah akan jauhkan musibah daripada kita dan Allah akan jauhkan musibah daripada ahli keluarga kita yang kita tinggalkan. Amal setiap hari. Tapi panjang sikit lah doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tasliman daiman. Harastu nafsi wa ahli wa mali, diriku, keluargaku, harta bendaku, macam mana, tasliman daiman. Harastu nafsi wa ahli wa mali, macam mana? Nampak nanti lah, kita cari sendiri lah. Panjang doa tu, tapi di last dua di hujung tu dia baca dua ayat terakhir daripada surah Taubah. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa sampai habis. Yang hujung dia ulang 7 kali. Dan Allah akan selamatkan kita mudah-mudahan biiznillah dengan doa tersebut, dengan amalan tersebut.
Dua ayat terakhir daripada surah Baqarah ni tuan-tuan, dua ayat terakhir surah Taubah ni, jadikan amalan pada setiap hari. Kalau hari itu takdirnya sallallahu alaihi Muhammad, dia nak meninggal pada hari tersebut, Allah akan lupakan dia dengan bacaan tersebut. Saya jumpa dengan seorang pilot, dia dah retired pilot. Dia kata, saya 5 minit Ustaz, kan masuk dah. Okey. Dia kata, setiap kali kami nak fly, kami akan baca ayat ni. Kalau hari tu tak boleh nak baca, dia kata kami akan cari jalan untuk tak terbang itu. Dan insyaAllah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab amalan-amalan ketika bermusafir. Kita dah baca, kita malam ni kita belajar 3 doa nak keluar dari rumah. Mudah-mudahan dia jadi amalan kita pada setiap hari, setiap kali kita, bukan tunggu perjalanan yang jauh, nak keluar rumah untuk kita pergi kedai ke, untuk kita pergi mana, pergi kerja sekalipun, insyaAllah tuan-tuan boleh amal dengan doa ni. 3 doa. Paling tidak tuan-tuan tak hafal sekalipun, paling kurang tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, kan? Paling tidak baca yang tu je tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah Allah selamatkan perjalanan kita, Allah jauhkan kita dari musibah, Allah beri segala kebaikan dalam perjalanan kita. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk amalan-amalan Nabi SAW ketika Nabi SAW bermusafir, insya-Allah. Doa naik kenderaan, doa membaca ketika nak bermusafir, amalan-amalan yang boleh lakukan ketika bermusafir, sunnah berdoa, doa ketika singgah di satu tempat, doa ketika pulang daripada pemusafiran, banyak lagi lah tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tolonglah taat perintah Allah, ikut aku sebagai nabi kamu. Aku bimbang datang azab yang pedih kepada kamu nanti. Dia orang bukan makin takut, makin challenge, makin cabar Allah. Tak apa, datangkan. Sekarang juga azab, sekarang juga kami nak azab.